Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia, Tan Sri Pengurusi Tetap. Yang berbahagia, Tan Sri Timbalan Pengurusi Tetap. Yang amat berhormat, Saudara Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang kini menjalankan tugas-tugas Timbalan Presiden. Yang berhormat, Saudara Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, satu-satunya pula naib Presiden yang ada sementara kini. Yang berbahagia, Ketua Wanita, Yang berhormat Ketua Pemuda, Yang berhormat Ketua Puteri, Yang berhormat Setiausaha Agung, Yang berhormat Bendahari, Yang berhormat Ketua Penerangan, saudara-saudari ahli-ahli Majlis Tertinggi, Sidang Perwakilan, yang amat berbahagia, Tun Abdullah Badawi, Presiden UMNO yang ke-6, ketua-ketua dan wakil-wakil parti komponen Barisan Nasional dan rakan-rakan Barisan Nasional, Tuan Yang Terutama Presiden Maldives, Presiden Abdullah Yamin Abdul Gayoom. Welcome, Mr. President. Para pemerhati, wakil-wakil parti, our friends from overseas, political parties from overseas, welcome to our assembly. Pemimpin-pemimpin pelajar luar dan dalam negara, Dev-dev jemputan, para hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, serta rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Dimulai kalam dengan mengangkat setinggi-tinggi pujian bahawa Dialah Tuhan yang Maha Kaya. Dialah Tuhan yang Maha Berkuasa. Dan Dialah Tuhan yang paling tahu segalanya. Berbekalkan sifat Rahman dan Rahimnya, pada hari ini 1 Disember 2016, bersamaan 1 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kita sekali lagi diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk berhimpun dalam satu majlis yang seawalnya semoga dirahmati dan mudah-mudahan perpisahannya juga mendapat keampunan. Demikian juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, sesempurna manusia, kekasih Allah yang terkepil namanya di sisi Tuhan yang Maha Esa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengambil sempena dan mafhum daripada surah Al-Kahfi ayat 10 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Seiring itu, surah Al-Baqarah ayat Ruqyah 102 sebagai penawar dan pelindung. Kemudiannya sebuah
kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menceritakan Rasulullah mendapat bai'ah daripada para sahabat untuk sentiasa mendengar dan mentaati pemimpin dalam suka dan benci, dalam kesulitan maupun kemudahan, selama mana pemimpin itu tidak membawa kepada kekufuran, kezaliman, menyekutukan Allah atau membawa mudarat kepada masyarakat. Saudara dan saudari sekalian, tahun ini merupakan kali ke-13 saya berdiri di podium dan pentas dalam Dewan Bersejarah ini. Lagi berkeramat. 5 tahun sebagai timbalan presiden dan masuk tahun ke-8 sebagai presiden Parti UMNO. Sesungguhnya selama itulah dari benak hati dan sanubari saya berucap bukan sekadar seorang presiden parti atau selaku Perdana Menteri, tetapi yang lebih ulung dan lebih utama dari itu, saya, Najib Razak, adalah seorang Melayu. Seorang Islam, seorang bumi putra, dan seorang anak Malaysia. Sebelum itu, saudara-saudari, seperti digurindam orang dulu-dulu, patah tumbuh hilang berganti. Maka kalau hilang di hujung paguh, syukur telah kita jumpa di bagan Datuk. Kita raikan kini Saudara Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan kini menjalan tugas sebagai Timbalan Presiden Parti. Seterusnya, jika ada yang sudah beralih arah dan tidak sempurna lagi, maka seafdal-afdalnya yang kita mahukan seorang yang setia dan tidaklah pula bersombong-sombong. Itulah dia Saudara Datuk Seri Hishamuddin Tun Nusawan dari Semberong. Serentak dengan itu, saudara dan saudari, saya terus yakin juga dan percaya bahawa UMNO bahagian paguh dan bahagian sempurna secara keseluruhannya akan tetap dan tatap berdiri teguh dan setia dalam mendukung pimpinan parti serta kerajaan yang ada. Hadirin dan hadirat sekalian, sebetulnya sejak beberapa bulan lalu, dalam menghadapi pelbagai cabaran, sama ada di peringkat parti maupun kerajaan, apabila tidak henti-henti diasak dan dipertomah oleh pihak lawan, saya sering berfikir secara masak-masak akan apa pilihan saya
akan apa approach, apa pendekatan dalam ucapan yang nak saya sampaikan ini, dalam perhimpunan yang sangat bermakna pada kali ini. Ternyata bila saya jumpa dengan ramai teman-teman dalam proses menyediakan ucapan, pandangan diterima antaranya supaya saya tidak perlu lagi bersifat gentleman dan berlembut. Sebaliknya, saya hendaklah sekarang ini bernada lebih keras menjawab cemohan-cemohan, segala maki hamun dan membalas kembali cercaan serta tuduhan oleh pelbagai pihak, termasuk Dr. Mahathir bersama konco-konconya. Dengan kata-kata cacian yang juga kesat lagi kasar. Ya. Ya. Minum air sikit. Minum dulu. Namun saudara dan saudari, sabar. Sabar itu sebahagian daripada iman. Kerana semakin hari, semakin saya renung semula sarana-sarana itu, saya berasaskan adalah lebih baik mengambil sifat yang mulia dengan berpegang kepada pesanan Rasulullah kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah agar berlembutlah dalam kata-kata walaupun terhadap lawanmu. Tambahan lagi sifat-sifat mulia orang-orang Melayu seperti disesuaikan daripada madah sastrawan negara Osman Awang dan sastrawan Melayu Riau Tenas Afandi. Melayu itu orang yang bijaksana. Budi bahasanya tidak terkira. Kurang ajarnya masih beralas dan bersantun. Kalau berkelahi, biarlah cara Melayu. Kalau menikam pula pun dengan berpantun. Walau menyanggah dikuntun senyum. Kalau merayu dan meminta, hendaklah pada yang kasih dan sudi memberi. Mencontoh biarlah pada yang senonoh. Berteladan pada yang sepadan. Adil menjadi hakim. Amanah dalam bersumpah. Sekalipun begitu, walau watak Melayu menolak pemusuhan, setia dan sabar tiada sempadan. Biar berkecai tulang, harta hancur badan, pantang pendekar meninggalkan gelanggang. Saudara dan saudari, lantas, jikalau tahun lepas saya memilih untuk menjadi berjiwa besar, bertolak dari itu juga dalam ucapan pagi ini, saya akan terus mengambil pendirian dan sikap pemimpin yang matang. Pucuk pangkalnya bab kata orang putih, we must be above them and not to bring ourselves down to their level. Apa yang mustahak, saya akan bercakap dengan terus terang. Supaya setiap perkara yang diperhadapkan kepada pimpinan dan parti boleh sama-sama kita hadami dan bahaskan nanti. Kata orang, yang tersimpul dapat dirungkaikan, yang kusut dapat diperjelaskan,
yang lemah mampu diperbaiki dan diperbetulkan. Semuanya kita lakukan demi kepentingan Melayu, Islam, Bumi Putra dan kesinambungan UMNO dalam membina sebuah tamadun bangsa yang berjaya lagi dirahmati bukan saja di dunia ini bahkan di akhirat nanti insya-Allah. Malah mencedok pengajaran ketika mana Rasulullah telah diusir. Rasulullah dicerca, dihina, dilontar dengan batu oleh penduduk Taif sampai terpecik dan mengalirnya darah Nabi dicederakan oleh mereka. Sehingga malaikat Jibril bersama malaikat yang menjaga Gunung Ganang serta Bukit Bukau dalam sifat kemalaikatan sendiri pun merasa marah hatta meminta izin dari Rasul untuk menghempap dan menurun bala bencana kepada bumi Taif dan penduduk-penduduknya atas kejahatan dan kekejaman yang telah diperlakukan kepada baginda Rasul. Namun mulianya hati Nabi, baginda memilih untuk bersabar, untuk berjiwa besar serta lebih mementingkan usaha murni dakwah bagi menyebarkan kebaikan dan membangunkan masa depan ummah daripada membalas keburukan dengan keburukan. Demikianlah dalam konteks semasa, dengan segala rasa rendah diri dan tawaduk sebagai hamba Allah dan manusia biasa yang punya hati dan perasaan, saya sedar dan saya sememangnya tahu bahawa segelintir pihak sedang menghina-hina serta mengeji-ngeji saya secara pribadi, anak isteri serta keluarga saya. Dan lebih menjedihkan lagi, mereka mencela-cela pula parti kesayangan kita, parti UMNO dan kerajaan secara keseluruhannya. Oleh itu, pada hemah dan pendirian saya lagi, kita tidak perlu membuang masa, apatah lagi menghabiskan tenaga untuk melayan atau melawan segelintir pengkhianat bangsa dan negara yang tidak bertanggungjawab ini. Di sini kita perlu fahami baik-baik, termasuk tuduhan dan fitnah dikerangka, direncana dan dipertimpakan ke atas saya dan kepimpinan saya serta kerajaan yang ada dengan isu-isu politik, GST, rasionalisasi subsidi, 1MDB dan kos sara hidup, di mana sebahagian besar daripadanya sudah pun dijawab dengan jelas dan sedang kita tangani bersama. Oleh yang demikian, lebih mustahak untuk saya dan pimpinan kerajaan perbuat adalah apa? Melaksanakan jihad yang lebih besar, yakni memilih untuk menumpukan 100% kudrat diri dan seluruh keringat yang mengalir untuk terus mara ke hadapan, majukan ekonomi, bangunkan negara demi menjaga kepentingan sejumlah 31 juta rakyat di Malaysia. Saudara dan saudari seperjuangan sekalian, maka bertolak dari situ diucapkan kalimah-kalimah tahmid dan pujian kehadrat ilahi di atas izin dan kurnianya kerajaan ditunjang oleh UMNO ini bersama dengan rakan-rakan parti komponen Barisan Nasional telah menempa kejayaan demi kejayaan serta rekod prestasi yang cemerlang dan mampu diperbanggakan. Contohnya melalui dasar transformasi nasional mutakhir ini, meskipun kita menghadapi ketidaktentuan dan kesuraman ekonomi global, alhamdulillah KDNK pada suku ketiga tahun ini Malaysia tetap berjaya mencatat perkembangan KDNK sebanyak 4.3%.
Dan kita yakin sasaran 4 hingga 4,5% pada tahun hadapan, insya-Allah. Pucuk pangkalnya, segala hasil kejayaan ini menuntut kepada satu budaya kerja, budaya sepasukan yang mantap oleh kepimpinan parti dan kerajaan. Berkait itu, saya ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dalam ucapannya telah menzahirkan kesetiaan kepada saya dan beri nasihat-nasihat yang bernas kepada wanita, pemuda dan puteri 2 malam lepas. Saudara dan saudari, bersabit prinsip wala ini, pada hemah saya pula, ia membawa maksud nilai-nilai cinta, kasih, kepatuhan, sumpah setia, taat dan bai'ah yang wajib diberikan kepada seorang khalifah, pemimpin yang sah, atau dalam konteks UMNO, kepada presidennya, manakala dalam konteks kerajaan pula kepada Perdana Menteri. Maknanya di sini, sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama, wala ini diberikan bukanlah sekadar kepada jasad, tubuh atau individu. Akan tetapi wala sebenarnya merangkumi institusi kepresidenan atau keperdana menterian yang disandang oleh seseorang. Selanjutnya menyungsung suka duka perjalanan parti UMNO. Selama 7 dekad, meskipun melalui pelbagai rintangan, umpamanya parti ini seringkali cuba dijebak ke dalam kancah perpecahan dan berpuak-puak. Walaupun begitu, alhamdulillah, parti yang bertuah ini terus diperselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mampu bertahan sehingga hari ini kerana prinsip dan falsafah wala jelas terpancar amalannya dalam tradisi mulia UMNO. Inilah pelambangan hebat sebuah parti. Parti yang menjunjung adat dan budaya timur serta bersendikan landasan syarak dalam menyatakan sokongan dan dukungan terhadap seorang presiden atau perdana menteri selama ini. Sebagai contoh, dalam episod pertembungan antara tim A dan tim B semasa pemilihan Presiden UMNO pada tahun 1987, sebagai yang telah saya sebutkan pada Perhimpunan Agung tahun lalu, ketika itu siapa yang setia berada di belakang Dr. Mahathir? Kalau bukan kita ahli-ahli UMNO. Hingga kan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ketika itu berkecil hati dengan saya atas keputusan saya dan pasukan berpihak kepada Dr. Mahathir. Namun ketahuilah saya lakukan itu semata-mata berpegang atas prinsip wala dan tuntutan kesetiaan kepada seorang presiden parti. Walaupun secara pribadinya saya sangat akrab dengan Tengku Razali dan sehingga kini saya tetap menghormati beliau sampai bila-bila. Babak selanjutnya, tragedi hitam ketika mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tarikh 4 Februari 1988 telah mengisytiharkan bahawa UMNO sebagai pertubuhan yang haram. Siapa juga pada saat-saat genting dan mendebarkan tersebut yang berdiri teguh menyokong dan membantu Dr. Mahathir selaku Presiden sehingga UMNO baru telah secara resmi diterima semula secara sah. Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita ahli-ahli UMNO? Justru saya secara pribadi yang turut melalui peristiwa hitam tersebut
telah diarah dan ditugaskan oleh Presiden untuk menggerakkan jentera pemuda bagi mendapatkan keahlian UMNO di semua peringkat. Dengan izin Tuhan, saya masih ingat lagi yang membantu ketika itu, antaranya rakan-rakan telah pun kembali ke rahmatullah, termasuk Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis, Datuk Hashim Safin, Datuk Sulaiman Taha. Yang masih bersama kita antaranya adalah Datuk Zahid Hamidi, Datuk Nazri Tan Sri Aziz Padang Rengas, Datuk Mat Isa Ismail Bukit Gantang dan lain-lain lagi, telah mampu dan berjaya menyeneraikan kembali keahlian UMNO supaya UMNO baru dapat bergerak. Manakala episod selanjutnya, ketika negara berdepan dengan krisis kewangan Asia pada sekitar tahun 1997, 1998, sekali lagi parti dan siapakah yang tetap setia menyokong apapun juga keputusan Presiden UMNO? Jawapannya tidak lain dan tak bukan kitalah. Kita ahli-ahli UMNO yang setia. Namun sayang, sejuta kali sayang, saya secara pribadi berasa amat kecewa, dan pastinya saudara dan saudari juga berkongsi rasa kehampaan yang sama atas apa yang sedang terjadi sekarang. Dr. Mahathir yang dulunya seorang negarawan terbilang, tetapi kini sudah berpaling tadah terhadap parti yang pernah diterajuinya selama puluhan tahun. Sehingga tidak keterlaluan jika dikatakan beliau yang pernah kita sanjung sebagai seorang tokoh dulu, kini telah tergamak dan terlibat dalam perbuatan keji bersubahat pula dengan pihak DAP, Perhimpunan Haram Bersih, Parti Amanah Negara, PKR, dan lebih teruk dari itu bersekongkol dengan musuh-musuh luar negara seperti Soros yang pernah dibenci dan disuruh kita semua benci Soros sebagai penyangak mata wang. Hakikatnya inilah dia satu bentuk kemuncak penderhakaan kepada UMNO, bangsa dan tanah air. Saudara dan saudari, begitu juga harus barang diingat yang berlaku di era pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Wala dan kesetiaan saya Najib Razak berikan selaku timbalan Presiden Parti pada Tun Abdullah Badawi sebagai Presiden Parti, bersama-sama naib-naib Presiden, Ketua Wanita Pemuda Puteri, serta majoriti pimpinan juga keseluruhan UMNO pada Paklah. Bukan saja ke atas jasad atau tubuhnya, tetapi institusi yang dijunjung dan dipegang oleh beliau, yakni sebagai Presiden Parti UMNO serta Perdana Menteri. Demikianlah juga wala dan kesetiaan yang diberikan kepada institusi yang sedang saya sandang ini adalah atas sebab tanggungjawab yang dipikul dan amanah oleh ahli-ahli parti serta rakyat Malaysia. Pastinya wala dan kesetiaan sepenuhnya juga wajib diterima oleh sesiapa pun kelak yang akan berada di puncak dan mengambil alih jawatan Presiden dan Perdana Menteri. Kesimpulannya, wala dan kesetiaan dalam budaya serta alam Melayu serta agama kita adalah semangat sepasukan dalam satu saf yang kokoh lagi padu, yang tidak terpisah daripada pemimpin dan ketuanya. Saudara dan saudari, menyisir pula sejarah pembikinan tanah Melayu dan Malaysia sekitar tahun 40-an dan awal 50-an dahulu.
Tanah air kita hanyalah terdiri daripada kelompok-kelompok penempatan, pedesaan, bangunan-bangunan kecil yang tidak terancang. Orang-orang Melayu khususnya hidup tidak terpimpin tanpa hala tuju. Bangsa yang jelas terpinggir, bahkan gelap gulita dalam maksud perjuangan. Lalu pada persimpangan yang genting lagi bersejarah ini dengan kehendak Allah Ta'ala, tercetuslah kebangkitan pertama Kongres Melayu Semalaya tanggal 1 Mac 1946 yang menghimpunkan 41 kumpulan Melayu yang bersatu dalam sebuah kesatuan sebagai jalan nak menentang penubuhan Malayan Union. Kemudiannya pada tarikh yang telah ditakdirkan, yakni 11 Mei 1946, tergagaslah pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu atau Perkembar. Ini membawa pada terbentuknya secara resmi satu organisasi yakni UMNO. Hakikatnya dengan tergagas Parti Keramat ini lebih 70 tahun dulu menjadi satu titik di garisan sejarah dan sebenarnya merupakan detik permulaan satu movement massa untuk orang-orang Melayu dengan menjadikan UMNO sebagai pusat, wadah dan wahana mereka sebagai penggerak kemajuan dan pembikinan negara bangsa dalam sebuah kesatuan atas perkenan Raja-Raja Melayu. Arakian saudara dan saudari, pada kesempatan ini bagi pihak Parti UMNO yang terus mempermuliakan institusi Raja-Raja Melayu, merafak setinggi-tinggi junjungan kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 yang telah menamatkan ataupun akan menamatkan penggal pemerintahan Baginda pada 12 hari bulan Disember ini. Sekaligus UMNO juga merafakkan tahniah menjunjung kasih setinggi-tingginya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5 yang telah dimasyhurkan oleh Majlis Raja-Raja sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong baru akan bermula pada 13 hari bulan Disember 2016 ini. Saudara dan saudari, lantas orang lain boleh berkata apa sahaja tentang UMNO. Tetapi hanya Allah yang Maha Adil lah yang akan menjadi hakim di akhirat kelak. Betapa parti penuh barakah ini telah merimbun beribu budi dan meritis berjuta jalan dalam pembelaan untuk nasib bangsa Melayu dan Bumi Putera. Sebagai semua maklum, saban tahun Perhimpunan Agong UMNO akan menjadi pentas bagi membicara dan membahas berbagai usul dalam atau demi penerusan agenda sebuah parti. Apatah lagi saya tahu ramai dapat merasakan bahangnya perhimpunan kali ini adalah untuk menerima amanat-amanat sebagai persiapan untuk bertempur di medan juang pilihan raya tidak lama lagi. Meskipun begitu, dengan belajar dari sejarah, belajar dari peradaban manusia, menurut pandangan bijak pandai dan pakar-pakar strategi pula, sesuatu persiapan ke medan juang tidak semestinya berlangir limau, mengasap keris, wa ima mengasah menajam sundang atau lembing, sekalipun tombak serta panah untuk ditusuk ke pihak lawan. Sebabnya dengan mengambil ibrah dari peperangan Uhud dan Badar serta Khandaq, kalah menang dan kekuatan sesuatu ketumbukan serta pasukan perang bukanlah semata-mata di atas jumlah bala tentera maupun senjata yang dimiliki. Bahkan perkataan Quwah dalam surah Al-Anfal ayat 60 merujuk kepada persiapan yang lebih utama daripada persiapan fizikal, yakni
mengatur barisan yang kokoh, menyatukan hati-hati kita dalam ikatan yang padu, berbekalkan strategi peperangan minda dan mental yang ampuh. Sebabnya itulah dia erti kekuatan sebenar dalam mentauhidkan ummah. Itulah rahsia dan azimat untuk kita pakai sebelum bertempur. Ingatlah selalu kepada pesan para hukama. Walau kita di pihak yang benar, namun tanpa strategi yang tersusun, atau kita berada dalam keadaan berpecah belah, nescaya kita akan ditewaskan oleh pihak lawan. Na'udzubillah. Sekalipun mereka lemah kedudukan, lemah dari segi bilangan, tetapi kalau mereka berpadu, kalau mereka mampu menyusun langkah, merancang serta gerakan mereka boleh berjaya. Oleh yang demikian, apa yang perlu kita lakukan? Jawapannya, pembuktian yang lebih mustahak adalah seperti bukan saja mau melihat, malah hendak dirasakan oleh rakyat. Ialah kewibawaan dan kemampuan kita untuk memacu kepesatan negara, menabur budi dan jasa kepada rakyat, merentasi sempadan kaum dan agama dalam membangunkan Malaysia. Ternyatalah itulah yang sejak sekian lama ini UMNO yang menginduk kepimpinan kerajaan sejak merdeka telah perbuat sebagai bukan saja organisasi untuk orang Melayu dan Bumi Putera, tetapi terbukti perjuangan UMNO bersifat inklusif yang menjamin kepentingan dan hak kaum-kaum lain agar tiada yang terpinggir. Indeed, UMNO has fulfilled more than its duty for its members and has gone beyond in justifying its purpose to the rakyat and to the country, and no one will be left behind. Iaitu bukan saja memenuhi, bahkan merentasi objektif serta falsafah penubuhannya sebagai sebuah movement massa besar-besaran, yakni UMNO, penggerak transformasi nasional yang menjadi tema ucapan ini. Saudara dan saudari, alhamdulillah, berbalik kepada realiti semasa, hari ini jumlah ahli UMNO seperti yang dilaporkan oleh Yang Berhormat Mulia Setiausaha Agong sebentar tadi telah mencecah lebih 3 juta di seluruh Malaysia. Sukacita juga ingin saya maklumkan bahawa keahlian UMNO cawangan paling ramai adalah dari Kampung Batu Putih Darat, yakni berjumlah 2,371 orang ahli dalam bahagian Libaran Sabah. Tanya pada bahagian Libaran dan yang ada dalam Dewan. Ya, atas sana. Bagi keahlian UMNO, bahagian paling ramai pula adalah dari UMNO bahagian Silam yang mempunyai 51,902. Mana dia? Ya, di bawah sana. Tatap. Dan di peringkat negeri pula, dengan berjumlah 25 bahagian, keahlian yang paling ramai adalah UMNO negeri Sabah, yakni 561,617. Syabas saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Musa Aman dan Badan Perhubungan UMNO negeri Sabah. Sesungguhnya atas sumpah janji tragedi di Lahad Datu, biar berpisah nyawa dari badan, namun seinci pun bumi Sabah takkan sesekali kita gadaikan. Oleh itu, saudara dan saudari, saya turut berbangga dengan catatan keahlian baru, paling ramai,
Ikut ibu pejabat, yakni dari UMNO bahagian Kuala Nerus, Terengganu. Seramai 2,876 ahli. Dan kategori negeri pula keahlian baru untuk tempoh tahun ini setakat ini tercatat oleh Terengganu Darul Iman berjumlah 9,787 ahli setakat ini. Bab kata orang Terengganu, mana orang Ganu kita? Sila beri tepukan. Sila beri tepukan pada Menteri Besar Razif dan UMNO Negeri Terengganu. Bercakap soal keahlian UMNO, saya mahukan agar semua kepimpinan di setiap peringkat memberikan kerjasama kepada Biro Keahlian dan Daftar Pemilih, khususnya di kalangan ahli UMNO yang masih belum mendaftar. Sehubungan itu, saya ingin melahirkan rasa sukacita di atas kerja-kerja pendaftaran yang telah dijalankan oleh Biro ini dengan bantuan kita semua keseluruhan jentera parti. Saudara dan saudari seperjuangan sekalian, di atas segalanya telah terlukis dalam kanvas pembikinan negara bangsa Malaysia yang tidak akan terpadam sampai bila-bila atas jasa khidmat bakti dan sumbangan bagai lautan yang tidak bertepi oleh bapa-bapa pemimpin parti UMNO bersama-sama rakan-rakan parti komponen yang lain. Pada Ogos lalu, saya berkesempatan menziarahi Tan Sri Hussein Ahmad, atau lebih mesra saya panggil Abang Sen, yang sedang uzur di rumahnya. Beliau merupakan seorang veteran parti, mantan Ketua Penerangan UMNO Kebangsaan yang pernah menjadi Timbalan Menteri Besar Kelantan sekitar awal 80-an. Beliau ada berpesan dan saya petik pesanan beliau. Abang nak ingatkan ahli-ahli UMNO supaya menghayati perjuangan. Sebab bila kita menghayati perjuangan UMNO, kita akan terima kasih dan kita akan sayang akan parti kita. Dalam apa keadaan pun, kita tidak akan mengkhianati parti. Itulah perjuangan parti yang tulen lagi sejati. Bahkan pasti terpahat dan terukir indah dalam lipatan sejarah parti bahawa para wanita UMNO juga para veteran wanita telah sanggup berkorban apa saja, hatta melurut gelang emas di tangan dan rantai leher demi membiayai dana rombongan menuntut kemerdekaan. Menyingkap juga sejarah perjuangan mulia UMNO, pastinya ramai sedia maklum tentang kisah-kisah pengorbanan ibu-ibu pimpinan UMNO terdahulu. Begitulah juga teringat saya pesanan Allahyarhamha Tan Sri Aisyah Ghani pernah mengingatkan kita semua, walau apapun perbezaan yang timbul, jangan lupa untuk menjadikan perjuangan dan perlembagaan parti sebagai panduan. InsyaAllah kita akan berjaya. Saudara dan saudari, lantaran selaku Presiden, saya turut ingin mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Shahrizad yang mengetuai seramai 1,3 juta orang wanita. Di atas ucapannya pada persidangan agung kali ini, yang seperti lazimnya sungguh berkobar-kobar, ada mesej lagi, terutama sekali apabila bercakap tentang jentera pilihan raya dengan panggilan glamour di kalangan mereka, iaitu Jalinan Rakyat atau JR, menjelang persiapan pilihan raya umum ke-14 kelak. Maka itu bersamalah kita ni, kita beri tepukan pada wanita UMNO Malaysia. Wanita UMNO Malaysia. Tan Sri Ijat ini, kalau berjumpa saya, memang bersemangat orangnya dalam menyuarakan harapan dan kepentingan wanita. Wanita sebagai tulang belakang, supaya kita menunjukkan penghargaan dan tanda hormat pada perjuangan wanita.
saudara dan saudari sekalian, untuk ambil hati wanita ibu kita. Kita marilah menunjukkan apresiasi kita dengan kita semua bangun, kecuali wanita saja. Kita bangun, termasuk puteri bangun. Kita beri tepukan gemuruh pada wanita UMNO. Jadi terubatlah hati wanita. Sebab wanita ni perangai dia, kalau dia nak sesuatu, dia segan nak minta. Tapi dalam hati dia tak. Kadang-kadang tak tentu je. Dia boleh berdehem. Faham-fahamlah. Sidang perwakilan sekalian, bercakap tentang wanita dan peranan wanita, saya berasa begitu sayu dan tersentuh apabila mendengar cerita tentang wirawati wanita UMNO yang tidak didendang, namun telah berkorban jiwa dan raga demi kepentingan parti. Kisah tauladan yang saya maksudkan adalah tentang Puan Saridah binti Ibrahim, nombor ahli UMNO 01441342, Ketua Wanita Cawangan Bandar Baru Selayang, juga merangkap Ketua Penerangan Wanita Bahagian Selayang. Beliau terlibat dalam kemalangan jalan raya sewaktu pulang dari berkempen untuk Barisan Nasional semasa pilihan kecil Dun Kajang pada tahun 2014. Sesungguhnya saya berasa sungguh sebab dan terharu melihat Puan Saridah keadaan yang penuh semangat walaupun dalam keadaan yang uzur. Beliau sanggup hadir bersama kita. Puan Saridah ada bersama kita di bawah. Inilah dia contoh sejati semangat pendeka Tun Fatimah, wirawati kegemilangan Melayu Melaka yang patut dinyala-nyalakan dalam sanubari semua, bukan sekadar wanita, bahkan seluruh ahli UMNO. Kita semua mesti bersemangat dengan Puan Saridah. Sehubungan itu, saya selaku Presiden mewakili seluruh pimpinan dan ahli parti yang ada dalam Dewan ini. Selain ini kita beri penghargaan pada wanita. Ramai ada di bawah tu. Yang duduk bersimpuh di bawah tu wanita ramai dah. Bagi tepukan pada mereka tu semua. Selamat pagi. Hebat. Oleh itu, dalam majlis ini, saya nak menyatakan bahawa bagi menghargai peranan kumpulan JR kita ini, Jalinan Rakyat, parti sedang mengkaji satu skim perlindungan yang sesuai supaya mereka yang terlibat dalam apa jua musibah boleh diberi sedikit sebanyak pertolongan oleh parti kita, insya-Allah. Terima kasih pada wanita UMNO. Saudara dan saudari, berbalik pada realiti semasa, alangkah walang dan sebab di dada pada saat-saat Malaysia sedang dipacu dengan derasnya menuju gerbang maju jaya. Musuh dari luar serta dalam tidak kunjung jemu mengasak dari segenap penjuru, hanya sanya untuk melihat negara kita hancur berkecai. Makanya dalam perhimpunan ini saya memilih untuk terus
Berjiwa besar menasihat dan menegur secara yang baik, bukannya menghentam batang tubuh secara pribadi, tetapi mengkritik pada perbuatannya. Not personal, but their actions. Kerana kebanyakan mereka merupakan bekas-bekas pimpinan, menteri, bahkan sampai ke tahap negarawan yang telah mengangkat sumpah jawatan dan sumpah rahsia atas nama Allah. Dengan kalimah wallahi wa billahi wa talahi, namun kini telah menjadi orang asing, malah mengkhianati perjuangan ini. Dalam hal ini saya bertanya pada para ulama, apabila dilafazkan sumpah atas nama Allah demikian, namun kalau melanggar sumpah tersebut, apakah hukum dan kesannya? Jawab para ulama, ia adalah satu dosa yang besar dan tanda-tanda sifat kemunafikan seorang itu. Tidak heranlah kalau benda ini berlaku kerana ada orang itu sendiri yang pernah menyebut Melayu sudah lupa. Lalu saya ingin bertanya sekarang ini, siapa sebenarnya Melayu yang sudah lupa itu? Pastinya bukan kita. Kerana Melayu UMNO ada sejati, adalah Melayu yang setia, mengenang budi dan tidak mengkhianati parti. Saudara dan saudari, kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional yang menonggak kemakmuran ekonomi, hasil lautan saya ke Jerman baru-baru ini, telah meterai pelaburan bernilai 1 bilion euro atau hampir 5 bilion ringgit melalui syarikat Osram. Selepas itu, melalui lautan saya ke negara China pula, kita telah mencipta sejarah apabila berjaya memeterai perjanjian pelaburan bernilai hampir 144 bilion ringgit yang insya-Allah akan memberikan pulangan lumayan kepada negara. Ini semua hasil usaha siapa? Kalau bukan inisiatif kerajaan yang diinduk dan dipimpin oleh UMNO. Namun demikian ada juga segelintir pihak yang tak suka. Bila kita berjaya, dia tak suka. Bila tiada pelaburan, dia kata apa? Dia kata kita gagal. Bila bawa pelaburan, dia kata kita gadai. Gagal gadai. Semua tak kena. Sampai itu, tuduhan mengatakan kononnya Malaysia ini bankrupt. Amatlah tidak berasas dan dusta semata-mata. Sebabnya segelintir pihak pembangkang yang sengaja buat-buat tak faham ataupun ingin mengelirukan rakyat tentang kedudukan sebuah negara yang dianggap muflis, sedangkan penarafan yang dibuat tidak oleh pihak sebarang-barang. Contohnya, bukanlah oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, bukan dibuat oleh DAP, bukan dibuat oleh PKR, bukan dibuat oleh Mak Sabu, Maharaja Lawa. Tetapi rating atau penarafan, rekod kejayaan mana-mana negara dipersahihkan oleh badan-badan serta agensi antarabangsa yang teriktiraf akan kewibawaannya di serata dunia. Sebagaimana saya menjawab soalan kepada para wartawan selepas mesyuarat APEC di Peru baru-baru ini, penarafan terkini Malaysia berada dalam rating kumpulan A. Dan itulah hakikatnya A. Mana logiknya kita dalam kumpulan A nak kata kita ni muflis bankrupt? Yang lain tu apa hal? Yang C, D ada lagi, B lagi. Kita A nak kata kita bankrupt. Jelaslah di sini istilah muflis atau bankrupt itu jauh sekali
malah tidak ada dalam kamus ekonomi Malaysia, insya-Allah. Selain itu, pimpinan UMNO dan pihak kerajaan sendiri telah dipertimpa dengan bermacam-macam lagi tuduhan oleh pihak yang penuh dengan dendam kesumat menghasut rakyat bagi menjatuhkan kerajaan. Mereka kata kerajaan zalim, pilihan gaya tidak telus dan menindas rakyat. Merujuk pada isu zalim, saya telah meminta pandangan para bijak pandai dan alim ulama berkaitan apakah difahami tentang maksud tafsiran zalim. Menurut sabda Nabi Muhammad melalui mafhum hadisnya, pemimpin itu hanya dianggap zalim bila menyuruh rakyat mensyirikkan Allah dan melakukan kemaksiatan serta kebatilan. Kerana itulah para sarjana membuat kesimpulan, sebarang tomahan yang tidak berasas seperti tuduhan zalim pada seorang atau pemimpin itu bukan hal yang ringan. Sebaliknya, ia adalah satu perkara yang dipandang berat di sisi agama dan haram hukumnya. Sebaliknya, adakah zalim sebuah kerajaan yang begitu prihatin terhadap kebajikan rakyat sehingga mampu menyediakan pusat khidmat seranti UTC beroperasi 7 hari seminggu dari 8.30 hingga 10 malam? Saya nak tanya, mana ada negara di dunia yang ada khidmat pusat seperti ini kepada rakyat? Melainkan di Malaysia. Kerana apa? Kerana kerajaan pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Malah untuk rawatan pesakit, sekalipun hampir percuma di hospital kerajaan. Dengan peruntukan bajet tahun 2017 sahaja menjangkau kira-kira 25 bilion ringgit. Dalam hal pendidikan, bermula dari peringkat prasekolah, rendah, menengah, hampir ke universiti. Peringkat awal sampai sekolah menengah, percuma. Universiti pun 90% ditanggung oleh kerajaan. Dengan anggaran keseluruhannya lebih 56 bilion ringgit. Saudara dan saudari, berhubungan itu, saya mari rakamkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita, para pemuda yang dipimpin oleh Yang Muhammad Saudara Khairi Jamaluddin sebagai ketuanya. Menunjukkan tentang terhadap tingkah laku dan sikap buruk oleh kumpulan bersih. Makanya anak anda YB Khairi Jamaluddin ataupun KJ berdiri dan seluruh rakan-rakan saudara para pemuda UMNO pewaris bangsa. Jumlah 600,000 ahli seluruh negara yang sebahagian ada di dalam dewan ini. Saudara-saudara sekalianlah yang merupakan masa depan UMNO. Dalam bahasa Arabnya Jil UMNO ataupun jani pewaris kepimpinan parti dan negara. Tepukan pada KJ dan Pemuda Harapan Bangsa. Selanjutnya, bila bicara tentang soal orang muda sebagai zuriat, harapan hari muka di bawah lembayung dasar transformasi nasional, saya telah cetuskan satu gerakan transformasi nasional atau TN50 bagi membentuk satu negara bangsa yang benar-benar berwibawa serta berminda par excellence. Inilah gerakan bagi melahirkan generasi masyarakat masa depan yang terbaik. Visi saya adalah untuk melihat lahirnya generasi Malaysia, generasi baru yang menyuruh ke arah kebaikan dan menolak kemungkaran. Iaitu satu generasi yang digelar dan disebut dalam Al-Quran sebagai khairah ummah. Bagi menjayakan usaha TN50 ini, UMNO sebagai nadi penggerak transformasi sedang menggerakkan satu movement massa untuk pewaris masa hadapan. Untuk itu, saya alu-alukan anak-anak kita yang muda yang turut hadir bersama-sama kita dalam
persidangan kita, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Antaranya adalah Barisan Ahli-Ahli Parlimen beliau, Barisan National Youth Volunteer, Malaysia Volunteer Organisation, Mahasiswa Turun Padang atau MANTAP, Persidangan Mahasiswa Nasional Pemanas, Kelab UMNO Luar Negara, Fellow Perdana dan Fellow Muda Dakwah dan Pimpinan Muda Pro Aspirasi. Inilah dia generasi TN50 atau Khairah Ummah yang saya maksudkan. Dan bersamalah kita beri tepukan semangat untuk pewaris nusa dan bangsa. Pada saudara Khairi selaku menteri yang bertanggungjawab tentang belia, inilah mandat parti yang kami berikan kepada saudara sebagai ketua pemuda dan pasukan saudara. Maka bertindaklah seperti Panglima Perang Muda Tariq bin Ziyad dalam terus mengibar-kibarkan panji-panji perjuangan UMNO, bangsa dan agama. Saudara dan saudari, seterusnya kepada anak anda yang berhormat Datuk Mas Ermiyati binti Samsudin, Ketua Puteri UMNO, ahli-ahlinya seramai 388,000 lebih kurang di seluruh negara yang terus bekerja untuk parti, malah telah menunjuk kesetiaan tidak berbelah bagi kepada kepimpinan parti UMNO selama ini. Menyebut tentang kesetiaan dan walak Puteri UMNO ini, saya diberitahu oleh Yang Berhormat Mas Ermiyati tentang kisah Puan Zakiah Kalibunya, Ketua Puteri bahagian ketika berdepan episod kemelut bahagian UMNO sempurna. Banyak sebut dia akan terjun, tetapi dia tetap setia dan teguh, tidak bertindak untuk keluar parti UMNO. Begitulah juga Ketua Puteri UMNO bahagian Paguh, Puan Rohaizah binti Ahmad dan pasukan. Inilah contoh walak dan kesetiaan yang kita harapkan. Berikan tepukan gemuruh pada Puteri UMNO. Seperkara lagi yang tidak perlu saya selindung-selindung lagi. Untuk kita sama-sama berwaspada adalah pilihan sama ada untuk mengekalkan keindukan kerajaan pimpinan UMNO atau keindukan kerajaan Barisan Alternatif Pimpinan DAP. Artinya orang-orang Melayu dan Bumi Putra serta rakyat Malaysia keseluruhannya kini sedang berdepan dengan satu persimpangan paling genting dalam tawarikh politik negara, di mana pada pilihan raya umum ke-14 nanti para pengundi akan menentukan dengan pemikiran dan tangan-tangan mereka di peti-peti undi akan siapakah yang sebaiknya menerajui pemerintahan negara ini. Saudara dan saudari, pokoknya persoalan pilihan keindukan kepimpinan ini bukanlah perkara yang boleh diambil mudah dan enteng-entengan. Kerana saya khawatir barangkali ada antara umat Melayu dan Bumi Putra yang masih leka tentang hal ini. Pada ketetapan takdir ini, kelaklah sekiranya negara ini jatuh ke tangan barisan satu lagi, maknanya jatuh di tangan DAP sebagai pelopor kepada kumpulan itu yang memperjuangkan liberalisme melampau dan fahaman sekular berbahaya. Pastinya hak dan keistimewaan yang diperjuang serta dipertahankan oleh UMNO selama ini, termasuk institusi Bumi Putra antaranya PNB, MARA, Felda, Rista, Felka, Teraju, akan pupus dan lenyap. Begitulah juga institusi pengajian tinggi kebanggaan orang Melayu dan Bumi Putra selama 60 tahun, yakni UiTM, tidak akan lagi mampu mengekalkan falsafah penubuhannya. Oleh yang demikian, kalaulah orang-orang Melayu dan Bumi Putra
boleh menyelami apa yang tersurat serta isi maksud yang tersirat daripada ucapan saya kali ini akan natijah buruk dan mimpi ngeri yang bakal tiba serta melanda hidup serta nasib mereka. Saya yakin orang-orang Melayu juga Bumi Putra berasa takut dan bimbang, lalu akan berpaut seteguh-teguhnya kepada UMNO sebagai satu-satunya parti yang mampu membela nasib anak cucu keturunan dan memperjuangkan masa depan mereka. Saudara dan saudari, selanjutnya kerajaan dipimpin UMNO dan Barisan Nasional amat prihatin atas keluh kesah bagi meringankan kos sara hidup rakyat. Misalnya bantuan khas diperuntuk kepada pekebun kecil. Belum ada selama ini. Sebanyak RM200 selama 3 bulan bagi musim tengkujuh. Merangkumi 440,000 pekebun kecil dan peneroh getah. Tidak dilupakan hampir 60,000 nelayan yang diberi allowance khas sebanyak RM200 hingga RM300 sebulan sepanjang tahun. Untuk pesawah padi pula, kerajaan menyediakan RM1.3 bilion untuk subsidi harga padi, benih padi dan baca padi. Dan jangan lupa, BRIM tahun depan RM1,200 pada mereka yang layak. Demikianlah antara banyaknya usaha yang telah kita persembahkan demi mendahulukan kepentingan rakyat. Sekiranya rakyat dapat menjadi hakim dan memilih, mereka kena pilih DAP atau UMNO. DAP atau UMNO. UMNO jawapannya. Kerana itulah moga-moga rakyat terus memilih kita sampai bila-bila. Menambah ke arah kebaikan lagi. Buat kali pertama, kerajaan menyediakan RM30 juta bagi menyelaraskan pendidikan tahfiz melalui dasar pendidikan tahfiz negara yang sedang dilaksanakan akan terus diperkasa. Selain itu, kerajaan juga turut mengambil berat tentang kebajikan imam di mana allowance bulanan mereka dinaikkan pada RM850 melibatkan 15,000 imam di seluruh negara. Kerajaan juga turut memberi bantuan khas buat pertama kalinya one-off kepada Bila dan Siap. Bagi guru-guru kafar pula, allowance bulanan mereka dinaikkan kepada RM900 melibatkan hampir 33,000 orang guru. Satu perkara lagi, saudara dan saudari, pastinya tidakkah kita sebagai umat Islam akan merasa risau, sakit hati dan marah laksana diracun dan didama apabila syiar Islam dan pengamalannya akan tentu diremeh-remehkan sekiranya DAP yang memerintah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, jika dikaji perlembagaan parti DAP, tiada langsung menyebut Islam sebagai agama persekutuan. Tidak dinyatakan untuk menjunjung institusi Raja-Raja Melayu dan tidak tertulis satu ayat pun tentang usaha melindungi hak dan keistimewaan orang-orang Melayu serta Bumi Putra. Buat IMA, institusi berkaitan Melayu Islam seperti tabung haji JAKIM, Johar, lembaga zakat negeri-negeri akan diperlekeh dan dicabar kewujudannya. Oleh itu, saudara dan saudari sekalian, kita tidak akan sesekali biarkan kesemua ini berlaku. Buat sumpah nenek moyang kita, langkah dulu mayat saya dan semua umat Melayu. Kita akan bangkit dan kita akan pertahankan habis-habisan. Sesungguhnya inilah janji-janji yang ditepati. Dan bukti-bukti khidmat kerajaan indukkan UMNO dan Barisan Nasional kepada rakyat. Dengan sentiasa istiqamah dan wasatiyah dalam menghargai semua golongan tanpa mengira bangsa dan agama. Seiring itu, kepada rakan-rakan dan saudara-saudara kita, rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, dari Perlis hinggalah ke Sabah dan Sarawak, usahlah bimbang. Selagi mana kerajaan Malaysia diinduki oleh kepimpinan UMNO, maka kami akan terus berlaku adil. Seperti mana yang dituntut dan diperintah oleh Tuhan
Di dalam Al-Quran bersandarkan lebih berpuluh-puluh ayat suci yang menganjurkan supaya pemimpin berlaku adil kepada semua, tidak kira apa latar belakang agama maupun kepercayaan. Tambahan lagi peruntukan-peruntukan perlembagaan yang menjamin hak dan kepentingan orang-orang bukan Islam akan tetap dipelihara oleh kerajaan tunjangan UMNO untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari, sesungguhnya lagi kerajaan indukan UMNO telah membuat satu ketetapan bersejarah apabila pada 24 November 2016 yang lalu setelah dirunding bersama rakan-rakan dari Parti PAS, maka pindaan rang Undang-Undang 355 berkaitan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 telah dibacakan. Saya minta jangan sesiapa mempolitikkan isu ini, kerana ia adalah satu usul persendirian yang kemudiannya akan diambil alih oleh kerajaan persekutuan, pimpinan UMNO dan barisan. Kepada yang bukan beragama Islam, usah bimbang, kerana mereka tidak tertakluk di bawahnya sama sekali. Not at all. Dan kerajaan sedang mengkaji dengan halus agar tidak berlakunya unsur perhukuman dualisme dalam negara kita. Saudara dan saudari, renungkanlah apa yang sudah terjadi dan dialami oleh saudara-saudara seakidah kita di seluruh dunia. Sebelum semuanya terlambat, sebelum nasi sudah menjadi bubur, maukah kita menderita dan menerima nasib yang sama seperti alami oleh umat Islam Palestin, Syria dan Afghanistan, Iraq, Libya, banyak lagi tempat. Malah mutakhir, UMNO melahir rasa simpati yang sangat mendalam dan mengutuk sekeras-kerasnya segala kezaliman, kekejaman dan penindasan yang berlaku ke atas saudara-saudara se-Islam kita, orang Rohingya di Myanmar. Berkait ini, kerajaan pimpinan UMNO akan membantu sedaya mungkin agar pihak yang terlibat menghentikan penganiayaan kemanusiaan ini. Malah hari Ahad ini, saya akan hadir mewakili UMNO dalam satu perhimpunan besar-besar bersama-sama dengan Presiden PAS dan NGO-NGO lain untuk menyatakan pendirian kita yang amat tegas. Cukuplah sejarah mengajar kita bahawa umat Melayu Islam dan ummah telah berkali-kali lumpuh dan runtuh kerana pemusuhan dan pembelotan. Hatta janganlah kita diperkudakan oleh pihak lain, kelak menang sorak kampung tergadai. Dari itu, sudahlah, saya menyuruh, marilah kita bersatu atas nama perpaduan Melayu dan ummah. Lupakan sengketa dan perbezaan antara kita. Bersamalah kita kembali ke pangkal jalan. Sesungguhnya perpaduan ummah itu amat dekat di hati saya. Amat dekat di hati. Kalau kita boleh bersatu, dalam pengertian sebenarnya, perpaduan ummah untuk kepentingan sejagat, mengapa kita tak mulakan sekarang di negara kita sendiri? Inilah kemuncak pada kejayaan perjuangan, yakni perpaduan ummah. Ayolah kita ubat luka itu dan jangan menyimbah minyak kepada api pemusuhan sesama sendiri lagi. Bab kata orang dulu-dulu, air dalam bertambah dalam. Hujan dahulu belum teduh. Hati dendam jangan didendam. Dendam yang dulu mesti disembuh. Sehubungan dengan inilah, atas nama perpaduan ummah, kita ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat dari Parti PAS kerana matang dalam politik dan kekal berada dalam parlimen
mendengar pembentangan bajet 2017 sehingga penghujungnya dan juga tidak menyertai demonstrasi jalanan anjuran bersih. Inilah masanya. Inilah saat dan ketika yang dinantikan bersama. Satu perpaduan ummah mulia yang ditunggu-tunggu sejak sekian lama. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara dan saudari, lantas, ayolah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, Kau selamatkanlah dan berkatilah bangsa bertuah ini, parti yang berkeramat ini, dan negara yang tercinta ini. Amin. Ya Rabbi, kerana di sinilah kami lahir. Tumpah dan menitiknya darah kami, di sinilah kami dibesarkan. Di tanah dan di perwilayahan ini kami berjuang. Serta di persempadanan ini juga kami akan disemadikan satu hari kelak. Oleh itu, sesungguhnya ya Tuhan kami, jika Kau yang tidak memberi pertolongan, taufik dan hidayah, maka ada siapalah lagi dapat kami bergantung dan meletakkan urusan hidup serta mati kami, juga anak cucu kami. Janganlah Dikau, ya Ilahi Rabbi, biarkan tanah air ini, nasib bangsa ini jatuh ke tangan pengkhianat dan pendurjana. Duhai Sang yang Maha Berkuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kau berilah kesentosaan kepada bangsa Melayu, Parti UMNO dan rakyat sekalian, serta datangkanlah bahagia pada tanah air ini. Sesungguhnya ya Tuhan, ya Maha Agung, kami berjanji akan berjuang bermati-matian hingga ke titisan darah yang terakhir, biarpun nyawa kami ditukar ganti. Amin. Allahumma amin. Saudara dan saudari, lantaran itulah Kerajaan Barisan Nasional dengan izin Allah jua yakin dan percaya bahawa angin kemenangan besar Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-11 yang lalu diketuai oleh Apai Besar Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Bersatem, telah berpuput-puput bayunya ke pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Sekarang pula mula meniup obor perjuangan yang kami yakin dan percaya hari demi hari mudah-mudahan dengan kehendak yang esa akan membawa pula kemenangan besar di pilihan raya umum ke-14 yang bakal tiba tidak lama lagi kepada Kerajaan Barisan Nasional insya-Allah. Bersempena pula tersergamnya kompleks baru Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur sehingga 70 tingkat yang saya resmikan upacara pecah tanahnya 2 hari lepas bakal menjadi mercu tanda serta perlambangan roh fizikal, jasmani dan rohani pada perjuangan UMNO dulu, kini dan selamanya. Jadinya ayolah wahai bangsaku, sedar, jangan lalai walau seketika bahawa kita sedang berhadapan dengan cabaran yang tidak pernah dilalui seperti sebelum ini. Jikalau UMNO terkubur karena kelekaan kita, pasti ia menjadi satu dosa yang tidak akan diampunkan oleh anak-anak cucu kita kelak. Apalah akan menimpa bangsa kita nanti bila semua sudah punah berkecai, apabila UMNO sudah tidak ada lagi. Umpamanya kupang tembaga yang tidak berguna. Apabila orang-orang Melayu sudah tidak ada tempat bergantung harap, akan tersungkur dan tertiaraplah
menjadi hina, merempat, mengemis, bahkan terbangsat di tanah sendiri. Pada masa itu Zahir UMNO akan tercari dan luka. Batin parti Keramat ini juga pastinya menjerit-jerit dan luluh binasa. Alangkah berhiba-hiba di hati. Tamatlah riwayat Melayu sejati. Nobat nafiri pun tiada bergema dan tidak akan berbunyi lagi. Saudara dan saudari, makanya akhirul kalam, saya selaku Presiden menyuruh kepada kalian semua, jangan kita mundur walau setapak. Jangan kita berpatah jalan walau sejengkal. Dengan ibarat pedang di tangan dan terhunus keris di kiri, berselempangkan pula semangat yang tidak mungkin bisa mati. Karena janji Tuhan pada setiap yang berusaha tentu ada balasan jayanya. Kalau belum hari ini, esok atau lusa, cahaya mentari pasti terbit dan memancar jua. Ayolah, tanpa gentar yang tiada ragu-ragu lagi, kita bangun dan berdiri, bersiap untuk berjuang bermati-mati bila semboyan dibunyikan nanti. Hidup UMNO! Hidup Barisan! Hidup Malaysia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.